Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Apa khabar semua? Sehat? Sihat Ustaz. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Selamat pagi Ustaz ucapkan dan selamat datang buat semua yang dapat hadir pada kelas tasawuf kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi amani. Okey, baik. Pertamanya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan limpah izin kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita sama-sama meneruskan pengajian pembelajaran kita pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, mari sama-sama kita buka kelas kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, amin amin rabbal alamin. Istighfar, selawat dan bacaan doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Selamat datang, saya ucapkan. Okey, selamat kembali lagi dalam pengajian pembelajaran kita tasawuf Islam pada pagi yang mulia ini. Okey. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan hadis kita seperti biasa pada minggu ini. Okay. Hadis berkaitan dengan leave what makes you doubt. Okay. Tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan rasa ragu-ragu, ketenangan mengganggu ketenangan hati jiwa kita. Okay. Baik. Da'ma yuribuka. An Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatan. Okey, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan perkara-perkara ataupun sesuatu yang menyebabkan rasa ragu-ragu, rasa tidak tenang, ila ma la yuribuka, kepada perkara yang tidak ada ragu-ragu, tidak ada rasa sedih, risau dan sebagainya. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kebenaran ataupun kejujuran, tuma'ninatun, memberi ketenangan di dalam hati kita, wal kadhiba ribatun, dan penipuan, pembohongan akan menyebabkan hati kita tak tenang. Okey, ataupun rasa terganggu. Narrated by Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okay, lesson from the hadis. Pengajar daripada hadis di atas. Number 1, we should stay away from matters which make us doubt. Okay, kita hendaklah sentiasa menjauhkan sesuatu perkara yang mana menyebabkan rasa di dalam hati kita tu rasa ragu-ragu, rasa keraguan. Okay. Number 2, we should stick close to what is clearly halal, which will bring comfort to our hearts. Kita adalah sentiasa dekat, sentiasa dekat ataupun perlu buat apa yang sudah jelas dibolehkan ataupun halal. Assalamualaikum. Perkara-perkara yang halal, which will bring comfort to our hearts, yang mana akan membawa hati kita ni rasa tenang hati, rasa selesa dan sebagainya. Okay, number 3, doubt will cause our hearts to be restless and worried. Okay, kebimbangan, kerisauan ataupun rasa bersalah ke apa, feel guilty, will cause our hearts, menyebabkan dalam hati kita ni rasa tidak tenang, okay, dan rasa risau. Okay, rasa risau, worried. Okay, discussion corner. Number 1, if we see some chocolate on our desk at school, sekiranya kita rasa ragu-ragu, betul tu Syaurah, rasa ragu-ragu. Okay. Number 1, if we see some chocolate on our desk at school, but we are not sure where it came from and who it belongs to, should we eat it? Adakah sekiranya kita tengok atas meja kita tu ada coklat, okay, kita tidak tahu siapa yang punya, dan kita tidak tahu siapa yang dari mana dia datang, kita tidak tahu. Jadi adakah kita patut makan? Tidak boleh. Sebab apa? Benda ni ragu-ragu, kita was-was, kita tidak tahu siapa yang punya, rasa ragu-ragu. Okay, maka kalau nak tenang, kena tanya siapa yang punya dulu. Okay, tanya teacher, tanya siapa punya ni. Okay, jangan makan hak orang lain. Okay, number 2, what should you do if your mother gave you some money but you forgot if she gave it for you, or if she asked you to give it to your brother? Bagaimana? Apakah kita buat apa yang patut kita buat sekiranya
mak kita dah bagi duit kepada kita tapi kita lupa. Adakah mak kita tu bagi duit tu kepada kita ataupun mak kita bagi duit tu kepada adik kita. Okey, kena tanya. Sama ada duit tu untuk kita ke untuk abang kita ataupun adik kita. Okey, maka kena tanya barulah kita tak ragu-ragu. Barulah kita rasa yakin. Okey, kena tanya. Okay, number 3, if we spend our days doing many things which are doubtful. Okay, sekiranya kita banyak gunakan masa kita, okay, waktu kita, hari kita dengan perkara yang ragu-ragu, okay, maka biasanya kita akan rasa risau dan jadi nak buat sesuatu perkara tu rasa tak mudah, tak senang sebab selalu dengan keraguan. Okay, sebab itu kita kena bertanya, kena banyakkan bertanya. Okay, pepatah bahasa Melayu ada cakap, okay, malu bertanya sesat jalan. Okay, malu bertanya sesat jalan. Okay, kalau kita malu bertanya nak tanya itu ini, kita akan sesat jalan. Betul lah. Memang betul. Okay. Baik. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai bacaan hadis kita pada minggu ini, pada hari ini. InsyaAllah. Okay. Ustaz minta semua keluarkan buku akhlak. Okay. Buku teks akhlak. Buku teks akhlak. Sekejap Ustaz buka. Buku tulis ke Ustaz? Sekali dengan buku tulis. Buku teks dengan buku tulis. Yang ada cikgu. Yang ada cikgu. Hari ini kita ada tulis sikit ya. Kita ada tulis sikit. Berkaitan dengan adab-adab yang kita dah belajar kemarin. Ustaz. Yes. Hari ini saya dekat rumah saya. Saya tak bawa buku. Okey, tak apa. Tak apa Arisa. Nanti boleh salin. Tak boleh buka apa tu? Buka akhlak. Buku akhlak ya. Aktiviti. Buku teks dulu. Okey, buku teks dulu. Ustaz. Yes. Boleh tak pergi toilet? Boleh, silakan. Okay. Boleh pergi toilet. Okey, kita baca sini sedikit tentang kemarin. Ustaz nak minta kita ulang dan lebih lagi faham berkaitan dengan adab-adab ketika belajar. Okey, ada adab ketika belajar. Kita dah buat aktiviti kemarin. Okey, dalam kehidupan semua ni kita dipenuhi dengan semua perkara-perkara dengan adab. Semuanya dalam kehidupan kita semua dilengkapi adanya adab-adab. Maka termasuklah ini sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita berkaitan dengan adab belajar. Kerana apa? Kerana kita nak belajar. Okay? Kita nak belajar ilmu tu bukan sekadar kita lepas untuk exam, untuk peperiksaan sahaja. Tidak. Ilmu yang kita belajar tu adalah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan seharian kita, untuk kehidupan masa akan datang. So, walaupun awak sekarang rasa masih kecil lagi, nanti bila dah besar-besar nanti awak akan rasa bergunanya ilmu yang belajar dulu-dulu waktu kita kecil. Jadi ilmu ini bukan sekadar belajar ni bukan sekadar untuk cukup jawab exam, masuk kelas, okey, cukup sekadar mengikut jadual, tidak. Bukan sekadar itu. Belajar ni untuk kita dapat ilmu bukan sekadar di sini. Bukan sekadar untuk sekadar belajar, tidak, tapi untuk kehidupan kita. Nanti umur kita makin besar. Okey? Maka kita perlu belajar. Okey? Maka kita kena tahulah apa dia adab-adab belajar. Kerana apa? Adab belajar ni, adab ni sangat penting kerana dia menghubung kaitkan dengan pelajaran, pengajian, ilmu yang kita dapat. Kalau kita tak ada adab, okey? Dari sudut keberkatan, dari sudut nak faham susah, nak berkat dari sudut ilmu susah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara-perkara itu sangat-sangat penting. Okey, perkara-perkara itu semua sangat penting untuk kehidupan kita. Ustaz nak share satu kisah. Bagaimana seorang ustaz ini. Okey, ustaz ataupun ulama, ustaz boleh panggil alim, seorang alim. Dia sangat-sangat menjaga adab. Ustaz kan? Ya. Kasih buku tak kena hilang. Tak apa, boleh tengok kat depan ni. Okey. Tak apa. Buku tulis. Oh. Guna kertas. Tak apa, guna pakai tulis. Ya. Baru keluarkan buku tulis. Tak apa, boleh pakai kertas. Kena ambil buku akhlak. Okey.
dengan buku tulis. Tak apa. Tak apa. Kalau ni pakai kertas pun boleh. Okey, tak apa. Lagi Ustaz minta tulis. Okey, sambung kisah tadi. Okey, belum tulis lagi. Belum tulis lagi. Okey. Baik. Jadi dengar Ustaz cerita dulu ya. Dengar Ustaz cerita. Okey. Lepas tu Ustaz cikgu ni ataupun ulama ni sangat-sangat menjaga dari sudut adabnya. Dari sudut adab dengan ilmu, dari sudut adab dengan guru dan sebagainya. Maka ustaz pun ada adab kepada pelajar-pelajar juga. Maka guru pun ada adab juga kepada guru juga ada adab kepada pelajar, pelajar pun ada adab juga dengan guru. Kedua-duanya kita saling ada adab masing-masing, okey? Saling ada adab semuanya. Okey, maka guru tu dia sangat beradab dengan ilmunya. Sehingga kan pada suatu hari dia nak pergi masuk tandas. Tapi dia ada terbawa, dia ada pen dia di dalam poket dia. Dia ada pen di dalam poket dia, disimpan. Lepas tu dia dah masuk tandas tu, dia pun terlupa. Dia pegang pen tak ada dalam tandas. Dia ada pen dia termasuk sekali dalam tandas. Lalu dia keluar dulu tandas, dia keluar balik tandas tadi dan dia pun letak kat luar pen tu. Lepas tu orang pun tengok, anak murid tengok. Lalu anak murid pun tanya, "Kenapa ustaz letakkan pen dekat luar tandas tu? Kenapa tak masukkan sekali?" Dia cakap apa? Dia cakap, "Pen ini sangat-sangat penting untuk aku. Sebab dengan pen inilah aku boleh menulis ayat-ayat Al-Quran, boleh menulis ilmu-ilmu, boleh menulis hadis-hadis Nabi dan boleh belajar tentang perkara-perkara yang baru disebabkan pen ini. Disebabkan pen inilah aku belajar banyak ilmu yang aku dapat faham, aku dapat tulis dan aku dapat sampaikan kepada orang lain pula." Maka di sini anak murid terkejut. Sebab apa? Walaupun pen pun dia sangat-sangat beradab dengan pen yang menyebabkan dia boleh faham, dia boleh tulis ilmu, dia boleh sampaikan ilmu, dia boleh tulis tentang hadis-hadis Nabi, tentang ayat Al-Quran dan sebagainya. Maka disebabkan pen ini dia cakap, dia pun letakkan pen ini tidak layak untuk masuk ke tandas sebab dia suci, dia tulis untuk aku menulis ilmu-ilmu. Maka aku tidak sanggup untuk masukkan sekalinya dalam tandas. Sampai ke tahap itu sekali ya. Sampai ke tahap itu sekali. Dia menghormati, tanda menghormati pada ilmu, pada apa yang berkait dengan ilmu semua dia hormat. Apatah lagi guru yang mengajar tentang ilmu-ilmu yang dia belajar, dia lagi sangat-sangat beradab tentang ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Okey, maka oleh sebab itu, okey, tentang pengajaran kisah itu tadi, dalam kehidupan kita bukanlah ustaz nak suruh, bukanlah ustaz kata nak suruh kena kalau nak masuk tandas tak boleh ni, kena letak pen kat luar. Tidaklah sampai macam tu, kita tidaklah sampai tahap itu. Cumanya dari sudut kita nak faham, kita nak beradab dengan ilmu itu, kena betul-betul beradab dengan ilmu, dengan guru dan sebagainya. Kerana apa? Disebabkan ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ilmu dapat kenal Allah, dapat belajar perkara-perkara baru, dapat faham perkara-perkara baru. Okey, untuk kita menghormati dan menghargai ilmu, makin dengan hormat ada adab-adabnya yang kita belajar kemarin. Okey. Maka inilah tentang ada-adab belajar, ada adab ketika belajar yang kita sebut kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semuanya. Okey, insya-Allah. Maka hari ini Ustaz nak minta untuk menguatkan lagi ingatan. Ustaz nak minta semua salin berkaitan dengan 6 perkara tentang adab akhlak kita terhadap ilmu, ada adab belajar. Okey, ada adab belajar yang kita dah belajar kemarin. Okey. Hari ini boleh tulis semua berkaitan dengan 6 perkara ni. 6 perkara. 6 perkara berkaitan dengan adab-adab ketika belajar. Nanti kita akan bacakan sama-sama kejap lagi. Okey? Boleh tulis, boleh salin semua berkaitan. Nak sambung yang hari tu ke? Tulis balik. Nak sambung yang hari tu ke? Yang kita tak sampai. Tulis. Yang ni baru, yang ni perkara baru ni, ada belajar belum tulis lagi sebelum ni. Okey? Boleh salin. Ya dia. Ya. Saya tak ada buku. Oh, tak apa. Boleh tulis dalam kertas ke? Tak apa. Gunting.
Kalau ada buku yang tak guna, Okey, boleh guna kah? itu. Yes, boleh kah? Guna buku yang tak guna ke apa? That's what I'm doing. Yes. Very good. Ustaz, kena tulis sampai nombor 6 ke? Betul. Yes, tulis sampai nombor 6 ya. Berkaitan adab-adab ketika belajar. Okey, Ustaz buka ni jap. Allahumma inni. Ustaz kena tulis ke? Tulis berkaitan dengan adab-adab ketika belajar. Tak ambil buku tulis. Betul. Ustaz, bulan 10 ni kan nanti lama-lama Ustaz kita yang nak pergi sekolah Ah. kan? Ya. Betul. Ya, Aiman. Ya, Iman. Sama-sama itu Ustaz akan buka doa. Ustaz, saya dekat nombor 2 dah. Very good. Bagus Amani. Saya nombor 3. Ah. Saya pun nombor 3. Okey. Saya kat nombor 0. Okey, boleh tulis. Saya belum sampai 1. Tengah tulis adab. Okey. Ustaz, saya dekat nombor 3. Okey, bagus. Cepat. Bagus. Very good.
Ustaz, saya kat nombor 2. Good. Saya dekat nombor 4. Saya dah nombor 5. Bagus, Masya Allah. Saya dah sampai nombor 2. Okey, bagus. Ya. Saya macam dalam buku je sebab saya akan masuk buku saya. Okey, tak apa, tak apa. Okey, it's okay. Tak apa, nanti dia boleh tengok visual Mustafa ya. Ustaz boleh. Okey. Nanti Ustaz letak dalam WM. Boleh tengok dalam buku teks juga nanti. Ustaz, saya dah sampai nombor. Ustaz, nombor 4 macam sama macam nombor 2 dekat last. Guru mengajar. Ya. Yeah. Oh, memberi tumbang ketika guru mengajar, tidak berbual ketika guru mengajar. Sama-sama. Yes. Saya dah dekat 5. Okey, bagus. Saya dah nombor 6. Bagus. Ustaz, saya dekat nombor 5. Saya dah kat nombor 6. Dah Ustaz. Okey, bagus. Ya, Zubair ada soalan? Saya dah nak sampai yang 4. Okey, bagus. Okey, boleh buat. Teruskan. Siapa yang belum siap lagi, teruskan. Ustaz akan explain lebih panjang sekejap lagi. Ustaz, saya dekat nombor 6. Okey, good. Terima kasih dia ni bagi eraser pensel. Okay, sambil tu Ustaz nak ambil attendance. Dan Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum dia. dah siap Ustaz. Okey, very good. Dah siap dah, bagus. Okey, kejap Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain dulu.
Okay. Abdullah Zubair. Okay, yes. Aina Aqila. Tak ada. Tak ada. Amani. Ya, Ustaz. Yes, Ustaz. Saya Okay, ada. thank you. Alright. Oh, Aina Aqila ada. Okay, thank you. Thank you. Okay, Arisa Amanda. Yes. Okay, Asma Imani. Ustaz. Ya. Zubair ada, Aina Akilah tak ada. Aina Aqila ada. Aina Aqila ada. Okay, tak apa. Alright. Okay, Arisa Amanda. Okay, yes. Asma Imani. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Kal ada. Dia ada. Ustaz, saya kena. Okay. Okay, tak apa. Okay, boleh leave dulu Arisa. Okay. Dia Nur. Okay, Iman Kaiser. Okay, Iman ada. Imran Faizi. Salim je lah. Salim je. Okay, Imran Faizi. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Dia tengah Okay. tulis. Khalifi. Dia ada enam. Khalifi tak ada ya. Okay, Muhammad Amsha. Muhammad Daniel. Okay, Daniel ada. Okay, thank you. Nu'man Akil. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Syakir. Syakir ada tak? Syakir tak ada. Muhammad Umar. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Nazim. Nazim ada. Okay, ada. Thank you. Nur Damia Raihana. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Nur Dia Ramadhani. Okay, Dah dah. siap, Ustaz. Alright, thank you. Good. Okay, Nur Nashrah Alia. Okay, ada. Nur Hanan. Okay, yes. Yes, Ustaz. Okay, thank you. Good. Rania Ismi. Tak payah masuk pun. Alright, thank you. Rania Kaisara. Yes, Ustaz. Alright, thank you. Okay, Nur Sharfa Alia Irdina. Ada. Tengku Nur Syaurah. Okay, Syaurah ada. Ya, Ustaz. Alright, Umar Majdi. Okay, baik. 21. Okay. Semua dah siap salih? Belum. Dah nak siap. Saya dah. Okay. Alright, tak apa. Teruskan dulu. Dah siap, Ustaz. Yes, kejap ya. Boleh salin dulu. Okay. Dah siap, Ustaz. Alright, okay, good. Dah siap semua? InsyaAllah. Okay, tak apa. Teruskan dulu. Saya dah kenal. Okay, baik. Ustaz, bukan siap. Baru sampai 5. Okay, tak apa. Teruskan dulu.
Nokman dah siap. Belum. Ustaz Nokman dah siap. Dah siap Ustaz. Dah siap Ustaz. Ustaz dah sampai nombor 6. Okay, dah siap kah? Nokman Okey. dah siap. Baik. Dah semua insyaAllah. Zubair belum siap. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan berkaitan dengan adab-adab Ustaz, ketika belajar. I Yes. baru sampai 6. Siapa tak apa. Tak apa. Nanti boleh sama-sama tengok. Okey, adab-adab ketika belajar. Okey, adab-adab ketika belajar. Okey, siapa tahu apa maksud adab ni? Siapa tahu maksud adab tu apa? Siapa tahu maksud adab? Adab itu maksudnya samalah seperti Manners. akhlak. Yes, manners. Very good. Akhlak kita. Okey. Adab ni samalah seperti manners, akhlak kita dari sudut untuk kita situasi kita, contohnya akhlak kita di dalam masjid, akhlak kita di dalam kelas, akhlak kita, adab kita ketika makan, sebelum makan. Okey. Maka di sini termasuklah juga akhlak kita ketika waktu belajar. Waktu belajar. Okey. Sebelum, selepas dan ketika. Semua ada. Okey. Sebelum belajar ada, ketika belajar ada dan selepas belajar pun ada. Okey. Dua-dua semuanya ada. Okey, yang pertama sekali membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar. Dekat sekolah kita ni alhamdulillah bukan setakat kita baca doa. Kita ada apa? Kita ada istighfar, kita ada selawat sekali, istighfar sekali, kan? Kita ada bacaan hadis pula. Baca doa tu sama telah lah, mestilah. Okey, semestinya wajiblah kita baca doa dulu. Okey, yang lain-lain pun kita ada. Jadi perkara ini sangat-sangat baik. Perkara ini sangat-sangat bagus untuk kita semua sebelum kita masuk belajar. Sebelum kita masuk belajar dan sebagainya. Okey, membaca doa sebelum belajar. Baik, nombor 2 seterusnya adalah memberi tumpuan ketika guru mengajar. Okey, boleh baca Zubair nombor 2? Sabar. Boleh baca. Nombor 2. Beri Tumpuan ketika guru mengajar. Maksudnya kita beri fokus. Okey, kita fokus kepada tetap terhadap ketika guru kita mengajar. Ketika guru mengajar kita memberi tumpuan sepenuhnya sebaiknya ketika waktu guru sedang mengajar. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita yang nombor 3, silakan Ustaz minta Tekun Syaurah, boleh baca nombor 3. Number 3. Tekun Syaurah ada. Apa? Okey, Asma Imani lah. Asma Imani boleh baca nombor 3. Tekun Syaurah ada. Okey, silakan. Nombor 3. Okey, Tekun Syaurah silakan nombor 3. Duduk dengan sopan. Ya, duduk dengan sopan, dengan baiklah. Apabila guru sedang mengajar di hadapan ketika waktu kelas, tak kira lah kelas online ataupun kelas
kelas dengan guru. Kelas di hadapan. Okey, baik. Seterusnya nombor 4. Nombor 4, Ustaz nak minta Nazim. Cuba Nazim baca nombor 4. Nazim, tidak. Tidak berbual-bual. Tidak berbual-bual. Teruskan. Bagus. Ketika guru mengajar. Okey, bagus. Tidak berbual-bual ketika guru mengajar. Maksudnya, waktu guru mengajar tu jangan kita bercakap-cakap. Tidak kira dah. Kita bila mana kita bercakap, kita akan mengganggu orang lain, bukan sekadar mengganggu guru, juga mengganggu kawan-kawan kita yang nak belajar. Okey, akan mengganggu kawan-kawan kita juga yang nak belajar dekat depan. Okey, yang nak belajar dengan guru, dengan subjek-subjek tertentu. Kalau kita bercakap juga, ini akan memberi apa? Mengganggu. Jadi tidak elok. Bukan sekadar kita yang tak faham. Kawan-kawan kita yang lain pun juga jadi tak faham disebabkan apa? Disebabkan kita berbual-bual. Akan jadi bising. Satu kelas. Okay? Bila mana jadi bising, sukarlah dan susah orang lain nak belajar sama. Ini akan bahaya. Ini akan membawa, boleh menyebabkan kadang-kadang kalau guru yang garang, boleh menyebabkan dia marah. Okay, dia marah, membuat bising atau berbual. Sebabnya apa? Kalau berbual ni, orang tu bila dah berbual, dia tak ingat dah suara dia kuat ke, suara dia perlahan ke, dia lupa dah. Dia akan mengganggu kawan-kawan yang lain pula. Sebab itu, kita tidak boleh berbual ketika guru mengajar, sewaktu guru mengajar. Kerana kita takut akan menyebabkan mengganggu keadaan suasana di dalam kelas kita. Okay? Ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan kelas kita bising dan sebagainya. Okay, nombor 5. Nombor 5. Ustaz minta okay, Syarfa Alia, cuba boleh baca nombor 5, Syarfa. Nombor 5. Nombor 5. Taat. Taat dan patuh pada arahan guru. Okey. Ya ini tidak kira lah. Okey, di dalam kelas ke, di luar kelas ke, kalau guru ataupun teacher suruh buat apa-apa, okey, kita kena ikut. Minta tolong ke, minta angkat buku ke dekat luar, minta angkat kerusi ke, minta pergi mana-mana. Jadi kat sekolah, dan di dalam bilik darjah dan juga di luar kelas, di luar bilik darjah. Okey, kita kena selalu ikut apa arahan daripada guru, taat. Sekiranya perkara itu diharuskan, dibolehkan. Tapi kalaulah tidak boleh, bagi tahu elok-elok. Okey, bagi tahu elok-elok pada cikgu, pada teacher, pada ustaz. Sekiranya perkara yang perlu buat tu kita tak mampu untuk buat. Okey, bagi tahu. Okey, baik. Seterusnya nombor 6, yang terakhir sekali. Okey, dia bila baca dia. Number 6. Meminta izin guru sekiranya ada keperluan untuk keluar kelas. Very good. Bagus. Okey, kena minta izin guru sekiranya ada keperluan untuk keluar kelas. Okey. Samalah juga berada di rumah. Kalau kita berada di rumah, nak pergi ke mana-mana, nak keluar rumah ke, kita kena minta izin dengan siapa? Kena minta izin dengan siapa? Kalau kita nak keluar rumah. Ya. Very good. Bagus. Okey, kena minta izin dengan mak ayah kita. Kena minta izin dengan parent, dengan mak ayah kita apabila nak keluar kelas ke, nak pergi mana-mana, nak pergi beli coklat ke, nak naik nak pergi taman ke mana kan. Taman tambah sekarang ni bahaya. So kena minta selalu kena minta. Yes.
Kena minta selalu izin. Kena minta izin untuk keluar ke mana-mana. Okay, samalah juga seperti di sekolah. Okay, di sekolah ni guru adalah ibu bapa kita. Okay, guru adalah teacher Sekolah adalah ibu dah nak bapa. buka ke Ustaz? Tak tahu lagi. Wallahualam. Sekolah buka dengan sedikit dengan sedikit. Okay, baik. Jadi dekat sekolah ni guru sebagai ibu bapa kita. Gurulah yang menjaga kita, gurulah yang mengajar kita. Jadi kalau di dalam kelas kita kena minta izin. Kalau di dalam kelas kita selalu kena minta izin daripada guru kita kalau nak keluar mana-mana ke, nak pergi mana-mana, kita kena selalu minta izin daripada guru kita. Kerana guru ni dia yang jaga kita, bukan sekadar mengajar dekat sekolah, bahkan jaga. Kalau awak ada kemalangan, ada kena apa-apa ke, jatuh ke, sakit perut ke, gurulah yang akan tengok awak, bukan sekadar mengajar. Dia juga mendidik. Kalau awak sakit, guru yang kena tengok. Kalau awak demam, guru yang kena tengok awak. Okay, contoh dekat sekolah kita ada bilik isolation kan, betul tak? Kan, kita ada isolation room kan. Kalau demam ke, kan, sampai kan, buat-buat demam pun ada kan. Orang yang buat-buat demam ke, Ustaz, saya demam Ustaz. Sakit perut ni Ustaz. Tengok dia pergi masuk isolation room penuh. Kawan-kawan dia kat isolation room pergi bermain-main. Tak boleh. Kan? Ingat tak waktu sekolah buka? Ustaz ingat tak masa bila sakit everyday dia macam cakap I sakit perut. Biasalah tu, okey. Jadi kadang-kadang guru akan risau bila mana awak cakap sakit perut, demam dan sebagainya, kita akan risau. Okey, guru akan risau. So kita kena jaga. Guru-guru yang akan jaga di bilik isolation kalau sekolah buka kan. Jadi okey, kalau bukan sekadar guru ni bukan sekadar mengajar, dia kena jaga awak. Dia kena ambil tahu tentang awak sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa awak nak pergi, nak apa-apa ke, nak ada urusan dan sebagainya, kena minta daripada guru permission ataupun minta izin nak ke mana-mana dan sebagainya. Boleh? Boleh faham setakat tu? Boleh Ustaz. Boleh, bagus. Alhamdulillah. Okey, jaga ya. Ini 6 perkara. Okey, 6 yang kita dah tulis, kita dah senaraikan. 6 adab-adab ketika belajar. Jadi kita kena jaga adab-adab ini untuk memastikan pembelajaran kita mudah, pengajian kita mudah dan kita ni mudah nak ingat. Apa-apa yang kita belajar mudah nak ingat. Sebab kita penuh beradab. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk faham, memberikan hati kita terang nak dengar, memberikan kefahaman kita mudah dan sebagainya untuk kita belajar, untuk kita tambahkan ilmu. Okey, untuk kita tambahkan ilmu kita untuk kehidupan kita, bukan sekadar exam. Okey, bukan sekadar awak nak jawab peperiksaan je, tidak. Ni gak belajar sekadar untuk ni kena belajar bersungguh-sungguh ni, esok dah nak exam dah. Lepas pada tu, selepas habis exam terus buang buku. Terus dia buang buku, tak ingat apa dah. Cuti lama 2-3 minggu, 2 minggu, tak ingat dah A, B, C tu huruf apa. Huruf konsonant apa, huruf vokal apa dalam Jawi, tak ingat habis dah. Tak ingat dah baca Jawi macam mana, tak boleh. Okay, ilmu yang kita belajar, belajar ni kita belajar sehingga sampai ke bila? Sampai ke bila-bila lah kita belajar, sampai ke tua ilmu ini. Kita nak ambil ilmu ini sampailah untuk bekalan hidup kita, untuk bekalan hidup kita sampai ke tua. Tak kira ilmu apa pun. Tidak kira lah ilmu-ilmu apa yang kita belajar, semuanya bermanfaat untuk kehidupan kita, bukan sekadar dia sekarang, bukan sekadar di sini. Bukan sekadar ketika waktu kecil, tidak. Tapi sampai awak besar-besar. Nanti bila awak dah besar, awak akan faham. Macam ni lah rupanya aku belajar waktu dulu. Dulu ustaz kan, nak cerita. Ustaz dulu tak pandai nak tulis nama ustaz. Ustaz tak pandai nak tulis nama ustaz sendiri. Nama ustaz Abdullah kan, Abdullah Afiq. Okey, nama ustaz Abdullah. Dekat huruf kat depan tu ABD. Sampai kat huruf D je ustaz pandai. Huruf A, huruf B dengan huruf D je ustaz pandai nak tulis nama ustaz. Lepas tu tak pandai dah tulis nama ustaz apa. Tak pandai dah. Okey, waktu dulu. Waktu ustaz kecil dulu. Lepas tu, sampaikan cikgu tu
Cikgu tu pukul ustaz. Cikgu tu pukul ustaz dekat dada ustaz pukul. Sampai sekarang ustaz ingat lagi. Disebabkan dia pukul tu lah ustaz jadi ingat macam mana nak tulis nama ustaz. Ustaz pandai tulis ABD je. Sampai cikgu tu cakap, nama awak ABD ke? Nama awak ABD je ke? Panggil ABD kan. Sampai sekarang saya ingat. Tapi nak buat macam mana ustaz tak tahu. Ustaz ni, kita semua ni bukan keluar-keluar daripada perut mak kita terus dapat belajar. Terus dapat jadi ustaz. Tidak. Okay? Tak ada orang keluar daripada perut mak, lahir-lahir terus jadi cikgu. Tak ada. Terus lahir jadi doktor. Terus lahir jadi engineer. Tak ada. Terus boleh bermain bola. Tidak. Kita semua melalui proses kecil-kecil dulu kan. Kita kecil dulu macam baby kan, macam adik kita, macam adik Amani, macam adik Syarfah kan. Semalam saya punya kan baru sampai, lepas tu saya asyik-asyik jatuh. Lepas tu lama saya pandai. Yes. Mula-mula kalau jalan-jalan macam baby kecil. Jalan jatuh macam kita kecil-kecil dulu kan. Jalan-jalan jatuh. Tapi melalui itulah kita belajar, kita dapat belajar. Melalui kecil-kecil itulah kita proses untuk belajar. Awak meniarap dulu, selepas meniarap merangkak pula, lepas merangkak berjalan kaki pula, berjalan pula. Dulu awak pandai cakap apa? Waktu kecil-kecil dulu kan, tak pandai sebut. Abang. Okey, dulu kan. Satu bila dah pandai besar-besar dapat pandai cakap dah. Pandai cakap dah. Air dapat sebut dah. Air, makan, nasi, goreng, Milo, air sedapnya. Kan. Bila dah besar-besar. Dulu waktu kecil-kecil baby tak pandai cakap. Pandai cakap abang, mama. Kan. Yeah. Hello baby. Nak kejap je. Yes. Dia boleh start pada first word sampai. Ya, betul. Okey. Betul. Apa Jadi sikit? yes, sedikit demi sedikit. Sebab itu apa? Yes. Kelakar. Jadi Ustaz nak cakap apa? Jadi semua itu adalah proses hidup. Kita belajar. Proses Allah. Allah buat apa? Allah jadikan setiap perkara tu adanya proses sedikit demi sedikit. Kita tidak terus pandai. Kita tidak terus jadi bijak. Jadi sebab itu jangan takut buat salah. Okey? Jangan takut buat salah silap dalam pembelajaran. Okey? Jangan sengaja pula. Tapi untuk belajar tu jangan takut. Jangan takut. Okey? Boleh? Boleh faham? Boleh ya? InsyaAllah. Okey, good. Bagus semua. Okey. Itu berkaitan 6. Okey. Lepas okey, Rania Ismi tu dah apa tu? Okey. Lepas tu lama-lama saya dah pandai baca nak tulis. Nama, rupa-rupa nama ada Rania. Dulu Ismi kan, Rania. Ingat ke? Ingat ke Ismi saja? Rupanya ada Rania Ismi. Kan? Okey. Baik, itulah berkaitan dengan kita belajar sedikit demi sedikit. Okey? Kita belajar sedikit demi sedikit. Tidak terus pandai. Okey. Ustaz, kenapa you cakap macam mama, papa? Macam saya pakai mak saya Yelah waktu dulu. Waktu dulu kita kecil-kecil kan, bayi, waktu kecil dulu kita belajar sedikit demi sedikit. Masa kecil saya panggil Sekarang mak ni adik saya dia pandai. Yes. Kan. Okey, baik. Itulah berkaitan 6 Ada 5 minit. Right, 5 minit. Okey, itu 6 berkaitan 6 perkara yang kita belajar berkaitan dengan adab-adab belajar. Okey. Ustaz nak kita sama-sama ikut doa sebelum belajar sama-sama ikut Ustaz ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Okay. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri.
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, ikut Ustaz sama ya. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi. Bi ilmi. Okey, bagus. Wa nawwir qalbi. Semua. Nur seorang je ikut. Semua ikut. Kama nawwarta syamsa. Kama nawwarta syamsa. Wal qamara. Wasahili. Bagus. Abwaba. Fadlik. Ya arhamar rahimin. Okey, alhamdulillah. Okey, amin. Okey. Alright, doa yang kita baca ni, doa Rabbi syrahli ni, doa ni waktu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa nak pergi berdakwah, nak pergi lawan orang-orang tentera Firaun, orang-orang Firaun. Yes. Firaun. Ustaz. Ya, ada soalan? Ya. Imran, ada soalan Imran? Lagi 2 minit. Okey, lagi 2 minit. Okey, baik. Ya, Kak. Ilham ni dia macam apa tu? Apa katanya apa nama ilmu Islam tu masa Nabi Muhammad Sallallahu. Oh, kafir. Sebelum kafir dapat nama kafir, nama dia Ilham. Dulu ada. Boleh. Dulu okey, dulu ada nama orang kafir namanya Firaun yang dia mengaku dia Tuhan. Firaun. Dipanggil Firaun. Okey, waktu tu zaman Nabi Musa. Maka waktu zaman Nabi Musa nak pergi berdakwah dia, nak pergi lawan dia, tentang power masing-masing mereka nak tunjuk. Firaun, Nabi Musa baca doa ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia guna pedang ke atau pistol? Dulu tak ada pistol, pakai tongkat je. Tongkat dengan Tongkat jadi ular. Tongkat jadi ular. Betul. Ustaz, dulu ada arrow tu kan? Yes, betul. Tongkat ular? Tongkat tu bertukar menjadi ular. Tongkat Nabi Musa. Allah Ta'ala yang izinkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang izinkan. Sebab apa? Sebab ramai orang-orang sihir. Ramai orang-orang tentera Firaun yang guna sihir. Okey. Baik. Okey, kelas kita habis dah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah kita akan sambung dan kita akan kembali lagi insya-Allah kelas kita for the next time insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan buat semua yang hadir kelas pada hari ini. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Bye bye everyone. Bye. Assalamualaikum. Okey, Nashrah berkongsi dengan kita semua. Ustaz, semalam saya buka Instagram pasal ada orang ni jumpa main